Bismillah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada wa huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ni kita berada pada malam Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah, penghulu bagi segala hari. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa yang mana kalau kita amatinya baik-baik, doa ini sangat penting kerana akan menentukan kedudukan kita ni. Pertama ingat, yang kedua syukur, dan yang ketiga mampukah kita memperbaiki amalan kita. Nabi SAW ajar kita satu doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nabi SAW mulakan doa itu dengan Allahumma a'inni, yakni pertolongan, mohon pertolongan, isti'anah. Pertolongan untuk apa? Yang pertama dan yang utama. Kalau kita gagal yang ini, maka yang kedua dan ketiga gagal. Apa dia? Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini misi ataupun modus operandi hidup kita. Yang utama ingat kepada Allah. Maka ingat ini mestilah didahului dengan buat. Dengan buat bagaimana? Buat yakni usaha kita memohon kepada Allah Ta'ala, berdoa kita. Buat dengan nada tangan kita berdoa kepada Allah. Pertolongan yang mesti kita panjatkan kepada Allah SWT itu adalah, tolong ingatkan aku ya Allah tentang Engkau. Dalam ibadah khusus yakni solat, itu ibadat yang utama jemaah sekalian. Osak solat, osak semua ibadah. Imanuddin, tiang agama. Dalam solat pun boleh tidak ingat. Dah solat tu, tapi tidak ingat. Sebab ingat itu bukan disandar sekadar dengan buat. Belum tentu dia buat dia ingat. Yang ni apa? Dia buat tetapi dia lalai daripada apa? Untuk menyatakan ibadah semata-mata kerana Allah. Dia nak orang ra'un, ataupun dia buat kerana makhluk. Buat semata-mata kerana nak memenuhi keadaan. Dia tahu Allah, tetapi dia pada masa yang sama dalam ibadahnya ada selain Allah. Dia lupa lah. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni, muka surat 46, tajuk hakikat yang ada.
Dalam membahaskan hakikat kehidupan ini merujuk kepada perbahasan hakikat yang ada, ini jelas merujuk pada perbahasan ini sifat 20 ni. Hakikatnya ada. Tapi kita bahas pada kehidupan. Kita nak melihat bahawa yang ada pada seluruh kejadian ini semuanya kalau lihat dengan mata hati itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dengan nama Allah dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra. Bacalah, lihatlah. Lihatlah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ingatlah. Bacalah ni juga boleh merujuk pada ingatlah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan semua ini. Tidak boleh tidak, mesti dengan nama Allah. Bismi Rabb merujuk pada Bismillahirrahmanirrahim. Mana mungkin kita melihat dunia tidak dengan nama yang Maha Esa, sebab adanya dunia itu berserta namanya, kekuasaannya, sifat dia, yakni Allah yang Maha Adalah yang mengadakan semuanya. Maka kita ni makam diadakan, makam baru, tapi bukan makam yang sudah bermula ada. Bermula kita itu tiada. Dalam bab ni jemaah sekalian, dalam surah 46 ni membahaskan, kalau kita perdalami tentang hakikat yang ada ni, ianya adalah satu seruan yang menyeluruh untuk menyeru menggunakan pandangan apa untuk melihat hakikat yang ada ni. Ini pandangan mata hati. Ini bukan dengan pandangan mata kepala. Berbalik dengan ingat tadi. Syukur itu bermula dengan ingat. Ada orang dia melihat tetapi dia tidak ingat. Bagaimana melihat tapi tidak ingat? Sebagai contoh, telinga. Dalam surah As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah jadikan, Allah tiupkan roh, kemudian Allah jadikan sama' basar, yakni mendengar dan melihat. Sama' basar dan afidah merasai. Qalilan ma tashkurun, sangat sedikit hambaku yang ingat kepada aku. Bagi contoh telinga. Berapa ramai orang tengok telinga, dia tengok telinga tapi dia ingat bahawa Allah yang bagi dia mendengar dengan telinga. Itu bukan dia mendengar dengan telinga, tapi dia mendengar dengan, bahasa mudah, mendengar dengan Allah lah. Bukan mendengar dengan telinga. Kalau mendengar dengan telinga, telinga sifatnya pekak, mata sifatnya buta. Tapi dengan telinga pun ramai orang lupa yang mendengar tu bukan sifat telinga. Kalau dia mendengar dengan sifat Allah yang Maha Esa, sudah pasti apanya Allah suruh dia taat, apanya Allah larang dia patuh. Seruan azan tu syariat. Kalau dia dengar dengan bahawa bukan sifat telinga, dia ingat bahawa telinga ni sifat asal pekak, tiba boleh mendengar bukan dengan telinga, maka dia kena dengar benda yang baik-baik, dan Allah tak suka dengar benda yang buruk. Tapi kalau dia mendengar dengan diri dia, dengan keakuan dia yang merasakan yang ada dia, tidak melihat dengan nama Allah pada kejadian dia. Dalam ayat Al-Alaq ni, ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaqa. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Allah yang menjadikan manusia daripada sebuku darah beku, yakni jasadi wa ruhani. Kalaulah dia ini mempunyai mata hati, yakni jiwanya sedar bahawa sifat-sifat yang ada pada jasad dia itu, sebagai contoh, sifat mendengar bukan sifat telinga. Ini penting ilmu. Bila sifat mendengar bukan sifat telinga, sifat mendengar itu sifat Allah Ta'ala yang Maha mendengar, memberikan kepada dia mendengar, maka sudah pasti dia tidak akan dengar benda-benda yang Allah larang. Apa yang Allah larang? Benda buruk semua Allah larang. Ngumpat, ribah, tajassus, dengar, semua benda yang buruk. Larangan Allah malah menjadi satu perkara yang haram di sisi agama.
mendengar keburukan orang melainkan dia pihak autoriti. Itu je. Yang buat report ke, ada pihak berkuasa ke, boleh. Tapi kalau tak ada apa-apa intention nak cerita buruk dia, tanggung. Yang mendengar pula, ni aku dengar ni benda tak betul ni. Walaupun betul tapi itu buruk. Allah tak suruh dengar benda yang buruk. Allah suruh dengar tentang suruhan dia. Ni hati-hati jemaah sekalian. Dalam agenda akhir zaman ni banyak salah guna telinga. Allah suruh dengar benda yang baik, dia pergi cari benda yang buruk. Hati-hati. Ini yang berlaku apabila manusia itu tidak melihat yang ada sebenarnya siapa. Yang ada itu maha kuasa Allah SWT. Bila Allah yang maha ada, sudah pasti dia mula berjaga-jaga dengan segala apa yang Allah adakan padanya, yang asal bersifat tiada. Ya, aku tak mau dengar benda-benda yang aku tak mau lah. Wallahu alam. Kalau betul jadi ngumpat, kalau salah jadi fitnah. Nak cerita apa? Kiri kanan kena. Kalau betul jadi ngumpat. Ngumpat dahsyat jemaah sekalian. Allahu akbar. Dosa dia mari kat kita. Dosa dia mari kat kita. Pahala kita mari kat dia. Transaction, kerugian yang amat nyata, muflis dunia akhirat. Kau tahu dia buat jahat? Aku tak tahu. Tangan tak tahu. Dia buat je gini cerita. Dia cerita tentang jahat orang tu, dosa orang tu bubuh kat tukang cakap. Kalau dia dengar, share sekali. Pahala tahajud dia, pahala datang masjid dia, kalau datang lah. Tapi orang-orang macam ni bukan jenis yang kalau betul dia jaga surah Allah, dia tak buat kerja macam ni, sebab sia-sia pahala dia. Takkan dia kata nak free bagi pahala tu, panggil pahala kering, free bagi ke orang. Sebab tu jangan. Telinga ni memang yang ada hanya kebesaran Allah. Nak dengar tentang Allah, telinga ni nak dengar tentang Allah. Selain Allah tak mau dengar. Sepatutnya dengar buruk, Allah ada, Allah Maha Pengampun. Habis kita. Sebab kita tidak dipertanggungjawabkan atas keburukan orang. Itu sajalah. Dengan yang buruk. Yang baik-baik banyak lagi tak habis cerita ni. Tapi itulah amarah bisu, nafsu ni banyak mengajar pada keburukan. Hati-hati jemaah sekalian. Bila melihat suatu perkara yang ada, sepatutnya kalau betul hakikat kita sampai kepada makam, kita mengaji, kita belajar, kita beramal sungguh-sungguh ni. Kita ringkaskan perbincangan ini. Kalaulah seorang itu mencapai martabat melihat dengan nama Allah, kalau dia nampak buruk orang, dia nampak Allah je yang ada. Bila sebut Allah yang ada, buruk orang itu dia nampak dengan keampunan Allah. Dia tak nampak selain Allah. Dia tak panik dengan buruk orang. Kalaulah begitu, Nabi SAW lah pertama yang kena hadapi buruk perangai orang. Macam mana Nabi SAW nak berdakwah dengan bermula dengan Nabi je? Dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu datang nak membunuh Nabi. Agak-agak apa yang Nabi nampak? Kalaulah selain Allah yang ada, buruk semua jemaah sekalian. Sebab selain Allah semuanya buruk. Hanya Allah saja yang baik. Siapa berani kat sini mengaku dah baik? Mari, contohkan. Tak ada. Malah kalau pergi haji contoh. Allah takdirkan saya, alhamdulillah, hazam min fali rabbi. Dengan isteri Tuan Nazir kita. Alhamdulillah. Jumpa kat airport. Tapi kat sana tak jumpa. Alhamdulillah. Allah takdirkan saya kena baca khutbah Arafah. Dekat maktab saya tu, maktab 57. Saya baca khutbah. Satu je. Saya cakap satu, saya suruh kat diri saya lah. Siapa yang datang hari ni, saya cakap, yang datang bawa pahala, confirm datang bawa pahala, bagi tahu. Wallahi datang semua bawa dosa. Dan kerana itu hari Arafah, hari keampunan. Tak ada seorang pun dabik dada datang bawa pahala jumpa Allah. Tak usahlah nak dabik dada kata aku ada pahala jumpa Allah. Siapa datang bawa pahala jumpa Allah, sebenarnya datang bawa dosa. Siapa datang bawa dosa kepada Allah, dia akan dapat keampunan Allah. Bawa dosa, memang sebab ada dosa lah jumpa Allah. Kita nampak orang buat dosa, contoh bukan kita lah, pasti dua berdengung. Dia ni dosa buat solat juga dah. Kita kena jawab, sebab dosa lah dia kena solat. Sebab dia dosa lah dia kena buat baik. Sebab nak jumpa Allah ni, Allah je yang akan menghapuskan semua dosa. Kalau dia berhenti buat baik,
Macam mana Allah nak ampunkan dosa dia? Bukan petikaikan dia, dia baik tapi jahat, dia jahat tapi baik. Confuse orang. Dia bukan malaikat. Dah memang manusia ni itu ada baik dan buruknya longgok sekali. Macam mana? Nak kata malaikat tidak, nak kata iblis pun tidak. Yang peliknya iblis jadi baik. Tuan-tuan semua, alhamdulillah iblis dah balik ke pakar jalan. Ni ajaran sesat ni. Sebab tak ada nas mengatakan iblis patah balik. Itu kali terakhir ketika dia bercakap dengan Nabi Musa AS. Itu kali terakhir. Iblis dengan Allah tak ada isu. Tengok, iblis dengan Allah no isu. Iblis kata apa? Terakhir tanya Asad, dengan Allah ampun aku tak? Allah kata ya, aku maha pengampun, tapi dengan syarat sujud kepada Nabi Adam AS. Hormat, pergi kat kubur tu hormatlah, buat solat jenazah ke berkurang lah macam tu tak? Hormat. Tahu iblis kata apa? Time hidup pun aku tak hormat, ini kan pula time mati. Ya Allah, keras kepala betul. Iblis ni makrifat tapi dia tidak bertasawuf. Iblis mengenal Allah. Sebab tu jangan terkejut orang yang sebut Allah, 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 tapi mulutnya boleh tahan juga kalau dia tidak mengenal diri dia, bahawa diri itu bermula hina. Membersihkan hati dia tak ada. Dia kalau mengajar, contoh macam saya mengajar, dia tengok orang ni semua jahil belaka, teruk betul. Dia rasa berilmu, tak boleh. Ya Allah, bahaya ni, kursi panas tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok saya buruk tak apa, tak ada masalah. Saya tengok tuan-tuan buruk ada masalah. Kalau yang mendengar tengok tak apa, tak ada masalah. Tapi yang mengajar punya kelebihan sikit, boleh bercakap lebih sikit. Dia mengajar, dia tengok orang yang buruk, itu masalah besar. Tambah sikit, ulama Allahu Akbar. Tu bahaya. Yang jahil melihat yang alim yang jahil melihat yang alim buruk, jahil kan? Orang jahil dia tengok yang si alim itu buruk, memanglah sebab dia tengok dengan kejahilan dia cari apa yang buruk pada si alim. Betul lah tu. Tidak orang kata tidak pelik. Yang pelik yang si alim melihat yang buruk pada semua yang jahil. Tengok kamu belum sampai makam lagi ni. Ini belum makam, semua belum makam lagi. Hati-hati jemaah sekalian. Melihat dengan Allah tu yang ada hanya Allah. Melihat dengan keampunan. Macam mana tuan-tuan? Kalau kita ditakdirkan untuk memegang pikul dakwah, bagaimana Nabi dan sahabat dan ulama salafus salih, semua tabi'in yang datang semua ni tuan-tuan, contoh yang datang semua cerita pasal dosa masing-masing. Agak-agak kuat ke jantung kita nak dengar? Hati kita, seorang cerita dosa, seorang cerita je, kita luap dengar. Rasanya kalau nak duduk dengan kita ni kena malaikat semua kah? Datang, memang dia akan datang dengan kesalahan dia, kesusahan dia, kejahilan dia, tapi kita melihat dengan Allah. Dalam Riyadhus Shalihin, cerita yang sahih, yang ma'ruf semua, pembunuh 99 akhirnya genap 100 kan? Tengok ulama yang kedua ni, ialah ulama yang pertama dah dapat balasan, walaupun dia ulama tapi dia melihat dengan cara begitu. Dia mendengar dengan keburukan itu, maka pancunglah dia. Yang ulama yang kedua ni mendengar dengan kebaikan, dia mendengar dengan sifat Allah. Allah Maha Pengampun. Yang ada hanya Allah sebenarnya, maaf. Wallahi akhir zaman ni cara kita nak selamat daripada keadaan apatah lagi orang ni ramai gembar-gemburkan kedatangan Dajjal. Ya, itu sudah pasti. Tapi sebenarnya Dajjal itu bermaksud membohong. Bagaimana kita nak hadapi pembohongan, fitnah, keburukan? Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Caranya adalah tengok dengan Allah. Habis itu. Kau tahu je mah dia ni buruk, ya Allah. Apa masalah dia buruk? Apa masalah kau? Yalah, masalah kau lah yang buruk. Aku tak ada masalah, Allah ampunkan dia. Aku doa supaya Allah ampunkan dia. Apa masalah? Apa masalah kita? Mereka kita ada agenda yang buruk untuk menjatuhkan dia. Itu je lah. Maka AKA adik-beradik iblis lah. Itu je lah. Patutnya Nabi SAW melihat yang buruk, melihat dengan keampunan. Mari beri harapan bahawa Allah tu Maha Pengampun seluas langit dan lautan. Allah Maha Pengampun, panggil.
mari lagi datang, marilah datang. Orang rasa dekat, rasa rahmat Allah itu luas. Inilah bila kita melihat dengan mata hati. Telinga dia mendengar dengan sifat Allah SWT. Mata dia melihat dengan kebesaran Allah Ta'ala, melihat dengan sifat Allah, maha melihat. Maka pandangan mata hati inilah merupakan pandangan yang hakiki, yakni yang benar serta tidak terpengaruh dengan pandangan yang palsu, yakni pandangan zahir semata-mata. Jadi kita hari ini jemaah sekalian, memang kita berhadapan dengan pandangan yang palsu. Apalagi kalau kita lihat akhir zaman ni, yang palsu ni banyak digembar-gemburkan. Apa tu? Dunia lah. Hanya melihat luaran tetapi mengukur dalaman. Hati-hati. Dia melihat luaran, dia mengukur dalaman. Inilah akhir zaman. Ramai yang salah guna mata, tidak selari dengan hakikat Allah kurniakan pandangan mata. Dalam surah Al-A'raf 179, di sini jelas kegunaan mata, telinga, Allah kata, yakni mata hati nak dengar atau faham kebesaran Allah, telinga nak mendengar ayat-ayat kebesaran Allah. Mata, hati, mata dan telinga, semuanya digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tetapi manusia tidak menggunakan dia untuk melihat seperti mana yang telah Allah garis pandukan. Maka Allah kata pada surah Al-A'raf 179, ulaikal an'am, mereka ibarat binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat. Jadi kalau kita lihat di sini, pandangan zahir ini hanya mampu melihat akan apa yang sedia ada di hadapan kita, tetapi sesekali tidak akan mampu melihat akan hikmah atau hakikat di sebalik pada sesuatu kejadian yang ada. Bermaksud dalam kita melihat luaran, itu sekadar luaran, tetapi terhad, tidak mampu kita melihat hikmah di sebalik yang luar itu. Bagaimana nak melihat hikmah ataupun hakikat di sebalik satu kejadian? Maka di sini daripada hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, meriwayatkan Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya qalbi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segetul daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Tetapi seandainya daging itu rosak dan kotor, maka kotor dan rosaklah seluruh anggota badannya. Daging yang dimasukkan itu adalah hati. Maka di sini, kalau kita melihat bagaimana nak menjaga pandangan hati itu agar selari dengan kehendak Allah SWT, Nabi SAW meletakkan dalam konteks hadis ini, tak ada istilah mulut jahat, hati baik. Kalau ikutkan, sebab Nabi kata dalam diri anak Adam itu ada seketul daging. Kalau baik daging itu, baiklah semuanya, yang ini anggota badannya. Kalau buruk daging itu, buruklah seluruh anggota badannya. Maka tak ada istilah mulut jahat, hati baik. Habis Ustaz, kalau dia mulut dia baik tapi sebenarnya hati dia jahat, itu menunjukkan apa? Munafik lah. Dia mulut dia baik tapi hati dia jahat, munafik. Iza hadasa kadzaba. Habis itu mulut dia jahat, ada sahih lah hati dia. Kata tadi tak boleh ukur luaran. Memanglah kita tidak boleh ukur luaran, tetapi dalam berkenaan perkara ini sudah ada garis panduan. Sudah ada garis panduannya. Maka seluruh anggota badannya akan jadi baik kalau hatinya baik. Seluruh anggota badannya akan jadi buruk kalau hatinya buruk. Di sini jelas dia selari. Maka ketika kita belajar nak berkata yang baik, maka kita perbetulkan hati juga. Dia kena selari. Selarikan dengan hati. Kalaulah hati dia itu baik tetapi berkata buruk, maka tidak betul. Sebagai contoh, mulut
itu umpama pintu. Ketika dibukakan pintu, maka keluarlah bau yang tidak enak, aroma yang tidak bagus. Bermaksud bukan pintu itu saja yang busuk, sebenarnya di dalamnya ada sesuatu yang lebih busuk sebenarnya. Kalau buka pintu sudah bau, masuk dalam lebih dahsyat baunya. Rupanya ada bangkai yang sedang mati dah lama dah terbiar dalam tu. Kalaulah buka itu wangi tapi hati dia busuk, mata dalam busuk, tapi bila wangi tapi sekejap masuk busuk. Bermaksud orang yang berpura-pura berkata yang baik, contoh tidak dari hati, lama-lama terkeluar juga perkataan buruk dia. Sebab tu hakikat yang ada ni mesti dijaga. Sebab apabila nak menjaga perkara ini, maka kita kena meletakkan seluruh perbincangan kehidupan ini yang ada itu hanya Allah SWT yang menjaga seluruh perbuatan kita, melihat perbuatan kita, barulah boleh seiringan di dalam dan di luar. Kalau kita tidak meletakkan, merasakan Allah hanya Maha ada itu, ataupun martabat ihsan, maka tidak akan mencapai perbincangan ini jemaah sekalian. Maka dimulakan lagi dengan bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Melihat di sini, bila kata melihat sesuatu itu dengan nama Allah, itu membantu kita untuk menjaga hati dan lisan. Ini kaedah yang kita boleh aplikasikan, kita boleh amalkan. Sebagai contoh, melihat dengan nama Allah yang Maha Pengampun pada segala kejadian. Sekiranya terlihat di akan satu kejadian yang buruk, yakni perbuatan-perbuatan yang bersalahan dengan kehendak agama, pertama dari sudut hukum salah, tetapi di sudut hati kita melihat itu tetap dengan nama Allah yang Maha Pengampun, dengan pandangan yang baik, tidak memburukkan. Kadang-kadang kita melihat kejadian yang buruk, kemudian tidak melihat dengan Allah yang Maha ada, maka dia akan memburukkan lagi keadaan itu. Bagi contoh, ada satu kes mas sekalian, mak dia ini mengadu tentang sikap anak dia. Ini perbincangan ini hanya akan dapat dalam perbincangan kehidupan, hakikat kehidupan. Kalau kita tidak memperhalusinya, kita akan panik nak menjawab soalan ni. Tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan nak jawab soalan? Seorang mak datang, dia kata dia ngadu tentang anak dia. Anak dia ni baik, dah janan berkecil baik, sampailah besar, dah 18 tahun umur, dah nak pergi sambung belajar. Tapi dia dapat tahu satu perangai buruk anak dia dan dia sangat terkejut, jemaah sekalian. Anak lelaki, dan anak dia excellent dari segi subjek agama ni dengan dia sekolah. Sedang jemaah yang mulia kawan tuan. Baik, kita sambung sikit dan kita buat kesimpulan. Berbalik tadi kes tadi. Sekali dia dapat tahu, jemaah sekalian, anak dia punya satu perangai yang dia amat terkejut. Apa dia? Suka sesama lelaki sejenis. Suka sesama lelaki. Anak baik, ngaji elok, ngapai elok, akademik bagus. Tuan-tuan jawab apa? Kalau lah tak ada kaedah untuk melihat dengan nama Allah ni, agak-agak jawab macam dia jadi panik mak dia ni. Sampai nak jumpa sekretari semua, sekretari dia dah lost, malu lah dia. Dan ketagihan dia ini daripada belasan tahun, daripada darjah 6 lagi, umur 12, dapat trace sekarang ni. Saya tanya sampai tahap mana, mak dia tak boleh jawab, wallahualam ustaz, tak tahu sampai tahap mana, tapi dapat maklumat dan pengakuan. Kita sebagai bapa dengan mak dengar kes macam ni, kita pula dengar ada orang yang bagus, agak apa nak jawab dengan ilmu yang kita ada tu, ilmu amalan yang kita amal yang banyak, apa nak jawab? Dia mula cari salah. Siapa yang salah ustaz? Mula tang mana nak disalahkan? Saya jawab satunya, Wan, gini, kita jawab dengan cara Allah boleh? Baru ngaji cara Allah. Macam mana tu ustaz cara Allah? Selama ni kita jawab dengan cara nafsu, walaupun kita beramal siang malam pagi petang, kalau tak ada kaedah melihat dengan hati, ini perjalanan tasawuf. Saya kata, cara Allah melihat anak puan ini dengan pandangan keampunan.
Boleh tak melihat dengan dia bahawa Allah ampunkan dia? Dengan syarat puan ingatkan dia, tolong minta ampun selalu dengan Allah. Mak tahu kamu suka benda dosa ni, tapi jangan tinggal minta ampun dengan Allah. Tolonglah mak. Mak tak boleh nak kawal kamu ni. Apa kita nak empuk dia? Nak marah dia? Nak marah suami? Nak marah siapa? Kalau tengok dengan cara nafsu, habis dia. Tapi satu benda yang saya tanya, dia ada mesti ada something ni puan. Boleh puan tanya, bagi tahu secara jujur, tak apa masalah sebenar. Rupanya mak dia ni perfectionist. Suka remeh ke orang. Tahu remeh ke apa? Tapi dia mengaku sini, dia kata apa? Tak kalah benda macam ni pun dia tak boleh nak fikir. Ni kan dosa. Dia selalu cakap macam tu kat orang. Bila orang buat dosa, tak kalah macam ni tu. Ustaz tu. Contoh. Kan? Tak kalah tak boleh nak fikir. Kita lalu macam tu, macam kita ni pakar sangat berfikir. Dia tak tahu kalau Allah nak gelapkan sekejap lah. Sekali betul kena ke anak dia. Batang hidung kena. Nangis tak berlagu tuan. Sekali itulah puan. Pertama istighfar lah banyak-banyak. Saya nak cakap tak kalah nak puan tak boleh fikir. Dia jawab apa? Laki dengan laki cannot brain. Laki langsung tak boleh fikir. Laki dengan perempuan tu normal perangai laki. Perempuan. Ini laki dengan laki. Lepas tu jangan. Kadang-kadang dah cari salah orang kan, kena orang kata batang hidung dia macam tu. Apa nama? Yang sabit tu, baling tu. Apa namanya? Bumerang. Allah menjaga hamba-hamba ni dengan cara macam itulah. Kata buruk orang datang kat dia. Dia macam hebat cerita pasal buruk orang. Dia tak sedar buruk tu mari kat dia. Itulah hukum Allah Ta'ala. Lebih baik jangan cerita baik, cerita baik orang. Tak boleh Ustaz, sakit hati yang cerita baik dia buat apa? Kan bagus cerita, saling cerita baik-baik. Dia ni bagus, nak jawatan bagi dia ni bagus. Tak kot, dia sama-sama bagus. Jadi kita pilih yang mana paling bagus. Kan senang. Ni tidak, ni buruk, yang ni bagus. Bukan macam tu cara dia. Cara dia bagus, dia ni bagus. Pilih yang mana lebih bagus. Itu saja. Bukan jenis bagus, yang ni buruk. Habis. Ini saya cerita dalam organisasi kat sini. Kalau rumah tangga, habis. Tak selesai masalah dengan memburukkan. Buruk dah setia buruk. Kan berbalik pada isu kita, hanya Allah yang baik. Gagal melihat Allah, buruklah semua orang. Sebab tu orang yang tak ada Allah, dia akan pandang buruk semua orang. Orang yang ada Allah, dia akan pandang baik, dia akan pandang diri dia buruk. Ini pengen yang tak tahu. Dia tengok diri dia, aku ni yang banyak salah, orang yang banyak betul. Ini terbalik, orang yang betul, kita yang betul, orang yang banyak salah. Ini hati-hati. Ini gara-gara tertutup pandangan hati tadi. Dia tidak melihat dengan kebesaran Allah Ta'ala. Ini akhir zaman, inilah dia panggil mata Dajjal. Kita duk ingat Dajjal melompat-lompat nak keluar. Tuan-tuan, Dajjal keluar satu mata. Satu mata ni apa? Pandang buruk je, ma'arif disukun. Takut nak pandang baik orang. Takut sungguh nak pandang baik orang. Asal hilang markah. Kan? Nak tengok baik, rasa tak boleh kita burukkan dia dengan harapan kita jadi baik. La, Allah Ta'ala yang membaikkan, memburukkan, memuliakan, menghinakan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Mungkin kita menang di sisi manusia tapi tidak di sisi Allah. Menang dengan cara memburukkan orang, maka Allah Ta'ala memegang keaiban kita. Allah, setakat orang yang buka tidak jadi isu, tapi kalau Allah yang buka, siap hukuman sekali datang. Orang kalau buka setakat tu dia kata lah, dia bubur, dia penat, dia diam. Tapi kalau Allah yang buka, setiap dengan pendakwaan sekali. Buka kesalahan, hukuman. Ya Rabb, takutnya bila Allah buka kesalahan kita di Yaumul Mahsyar, itu yang lebih dahsyat dan takut. Kerana di sana bila Allah buka kesalahan kita, tiada ampun lagi. Biar ditutup dari dunia lagi, bila di akhirat pun dah ditutup, tidak dibacakan pembicaraan kesalahan. Itu sebenarnya ditutup. Baik, jadi kesimpulan, satu seruan melihat dengan yang maha ada, yakni Allah.
untuk melihat kembali segala kejadian alam dan kehidupan ini dengan menggunakan sifat dan nama kekuasaan Allah. Sifat, kalau pengaji bab wujud, sifat wujud Allah. Jadi jangan panik. Macam tadi dengan mak tadi itu, saya kata jangan panik puan. Sekarang ni Allah yang ada, Allah Maha Pengampun. Orang lain reti nak cari salah, menyalahkan anak puan, nak merendahkan dengan kita sekali kena. Puan yakin Allah ada Maha Pengampun. Ingatkan anak, mat, kau buat dosa, mak tahu. Kau dah ketagih dengan benda ni kan, mak tahu. Allah lebih tahu. Jawab gitu. Tapi satu benda mak nak minta kamu satu buat, minta ampun dengan Allah setiap kali kamu buat dosa. Jangan kita ingat gitu dah. Kita cakap jangan buat dosa. Macam anak tu maksum. Kita kata setiap kali buat dosa minta ampun, mak, tolong dah. Jangan sampai kamu buat dosa kamu tak minta ampun dengan Allah. Keras hati kamu. Dia dengar macam tu, memang boleh buat dosa tapi dia minta ampun. Lembut hati dah. Tu cara dia. Bukan kata restrict, jangan buat dosa. Bila kita kata jangan, belum tentu dia tak buat. Tapi setiap kali kamu buat, ingatlah Allah Maha Pengampun. Dan Allah juga Maha Menghukum. Dua-dua ada sekali. Kamu fikir dengan fikiran yang waras. Setiap kali kita manusia, dua-dua serampang kena sekali. Barulah dia punya satu keluasan. Sayangnya Allah. Dalam malu dia sendiri. Setiap kali buat dosa minta ampun. Malu dia. Malu. Itu Nabi kata, kalau buat biar dia solat. Dia jahat, biar dia solat. Sebab dah solat keampunan. Dan sekali dia tinggalkan kejahatan. Sebab datang rasa malu. Sebab Allah tiupkan rasa malu itu. Malu dia nak buat dosa. Bukan kata tak malu ke dengan orang. Jangan cakap macam tu. Tak malu ke dengan Allah. Kalau tak malu dengan orang tu, dia buat. Tengok konten. Dia cabar orang lagi ada. Aku buat ni dapat duit tau. Jangan main. Cakap apa tuan? Kita cakaplah malulah dengan Allah. Tu je. Kau tak malu dengan aku, malu dengan Allah lah. Tu yang paling penting. Baik, dari kata lain, dengan seluruh kejadian alam ini adalah hanya sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang menyatakan sifatnya pada segala kejadian. Segala yang nyata dilihat tidaklah terjadi, tidak mampu ada sekiranya tidak ada kerana sifatnya yang maha berkuasa atau yang maha mengadakan segala sesuatu. Kita sambung lain pada perbahasan ini. Maksud kata apa? Kita ada sudut pandang yang menguatkan hati. Tak usah panik dengan apa saja yang berlaku. Lihatlah dengan hakikatnya ada. Allah ada pada segala situasi yang sentiasa membantu hamba-hambanya. Kalau bahas dalam surah Al-Hadid ayat 3, lagi orang kata nampak bulan depan insya-Allah. Tadi saya tertinggal kabel dah. Bulan depan saya akan masukkan perbahasan. Saya masuk surah Al-Hadid ayat 3. Termasuk dengan perbincangan hakikat yang ada. Pakai kabel, boleh pakai skrin, boleh tulis balik. InsyaAllah itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini, insya-Allah. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini dan yang menonton, insya-Allah dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu taala memilih kita semuanya dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.